Bismillah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji kita kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat lagi kita boleh puasa hari ketujuh dak bulan Ramadan ni. Alhamdulillah lah. Jadi ambonya kitanya di apa nama di minta apa kata minta ataupun minta lah kata kita untuk bagi tadabbur kita pun tak tahu mana, tapi sekadar boleh kongsi lah uduh-uduh kalau salah ke apa agak boleh betul lah. Nampak tak? Ini kita puasa yang ketujuh. Tak? Dan kita harap dengan puasa kita ini Tuhan terima lah. Dan boleh kita puasa sampai habis ke sampai habis Ramadan lah. Dan juga kita boleh sambung ke Syawal tu, boleh puasa ni pula. Moga-moga begitulah. Jadi hari ini ceritanya pasal nak cerita tu juga lah kira sikit mengenai taubat. Tak. Jadi kita nak tengok dalam Quran ni ada banyak di bawah data mengenai kes panggil ayat-ayat yang mengenai taubat ataupun istighfar. Jadi kalau kita tengok sini dalam surah At-Tahrim Allah Subhanahu Wa Taala sebut kata ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiy walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim innaka yas'a bi aydihim wa bi'aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi surah Tahrim dari ini mafhum dia kata hai orang-orang yang beriman bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Makna kata taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan akan menutup kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga. Yang mana surga ni yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari mana ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukminnya bersama Nabi ya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segalanya. Okey. Surah At-Tahrim cerita pasal kita tengok cerita panjang tapi ayat ke-8 ni disebut pasal surahan. Tuhan menyuruh hamba-Nya agar bertaubat daripada segala salah silap ataupun dosa yang pernah kita lakukan maksiat kepada. Jadi kita tahu apakah yang dimaksudkan dengan taubat tu. Taubat ni banyak ulama meletakkan penafsiran ataupun meletakkan takrif bagi taubat tu sendiri. Jadi ada ulama kata taubat tu dia kata ar-ruju' minadz-dzambi. Maksudnya kita kembali daripada kesalahan dan dosa-dosa yang kita pernah lakukan. Nampak tak? Kembali tu balik bertaubat kepada ke arah ketaatan lah. Semoga dengan ketaatan itu Tuhan mengampunkan dosa kita. Ada juga katanya taba ilallah. Mana taubah tu asal daripada kata taba. Fa'il kata tabara. Taba ilallah yatubu. Tauban wa taubatan wa mataban. Dengan makna anaba wa raja'a anil maksiyati ila ta'ah. Makna kita kembali. Kita panggil taubat. Tak. Kita taubat daripada kemaksiatan. Kita menuju ke arah ketaatan. Itu taubat ni. Jadi ada ulama takrif lagi taubat ni apa? At-taubatu al-i'tirafu wan nadamu wal iqla'u wal azmu ala alla yu'awida al-insanu maqtarafahu. Jadi katanya takrif taubat ni seseorang yang mana dia tu bertaubat kan lah. Dia bertaubat, dia mengaku kalau dia mengaku di atas kesilapan dosa-dosa dia. Nampak tak? Menyesal. Lepas tu berhenti. An-nadamu menyesal. Kemudian iqla' berhenti
wal azamu ala alla yu'awida al-insanu maqtarafahu. Mana apa yang mana dia berhenti dan berusaha. Dia berusaha sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan. Kita tidak mengulangi perbuatan dosa-dosa kita buat tu. Apa dak kita taubat. Maknanya di segi ta'rif ni sini kita tengok kita kena orang panggil mengakui atas dosa-dosa kita. Apa nanti kita sebut mengenai kita kata rukun taubat lah. Sebab di ta'rif dia sendiri tersebut dah orang panggil rukun-rukun taubat tu sendiri. Nampak tak? Jadi kita tengok dalam Al-Quran banyak sebut mengenai taubat dan istighfar. Sebelum kita masuk ke peringkat seterusnya, kita tengok apakah ada beza, wujudnya beza di antara taubat dan istighfar. Nampak tak? Jadi katanya istighfar ni ada beza dengan taubat. Apa beza dia? Nah, orang kata taubat dia ada tempoh waktu dia. Apa tak? Sementara istighfar tak ada batasan waktu. Mana kata apakah dia maksudkan tempoh waktu? Makna kata taubat tu biasa kalau orang buat dosa, nampak buat dosa besar, kau maksiat, dosa kecil, dia bertaubat. Tu ada tempoh, mana tempoh dia buat tu, panggil tempoh dia buat, lepas tu dia menyesal, tempoh tu dia pakai tu taubat. Ada istighfar, tak kira lah orang tu ada dosa kau, tak dosa kau. Tak ada batasan bagi dia. Dia pakai tu orang panggil bertaubat. Apa tak? Bertaubat, beristighfar. Istighfar, semoga Allah mengampuni dosa-dosa dia. Yang kedua, taubat tu hanya boleh dilakukan oleh pelaku, orang yang melakukan dosa tu. Itu taubat. Mana diri kita sendiri melakukan dosa tu, mana kita yang bertaubat. Kita tak boleh bertaubat untuk orang lain. Adapun istighfar, kita boleh istighfar untuk diri kita dan juga istighfar untuk orang lain. Sebagai contoh, kita istighfar, kita minta keampunan untuk kedua ibu bapa kita. Apa? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Begitu juga kita boleh orang panggil beristighfar kepada orang Islam lain. Nampak tak? Semoga Allah mengampuni dosa-dosa orang Islam lain, umat Islam lain. Nampak? Yang ketiga, taubat ini memiliki syarat. Nampak? Syarat dia, ada syarat-syarat dia. Nampak? Di ta'rif kita baca tadi, itulah orang panggil syarat-syarat taubat. Nampak tak? Kemudian, ada pun istighfar ni, dia tak ada syarat. Tidak seperti mana syarat taubat tu. Tak ada syarat lah kita kata tak. Mana kita nak istighfar. Nampak tak? Tak? Okey. Kemudian kita tengok pada kata dalam Al-Quran lain sebut watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Apa tak? Allah Subhanahu Wa Taala kata bertaubatlah kamu sekalian kamu bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang katakanlah ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, semoga kamu tergolong pada orang yang beruntung. Apa kita bertaubat atas kesalahan kita, semoga Tuhan mengampuni dosa kita dan semoga dengan taubat kita ni kita jadi orang beriman, mana kita tergolong orang yang tuflihun, orang yang beruntung. Apa tak? Lagi Al-Quran dalam surah lain ataupun dalam ayat lain dalam surah Hud dia disebut tadi dalam surah An-Nur ayat ke-31. Dalam surah Hud pula disebutkan wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah wa anta wallaw fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Jadi mafhum dia kata dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabb, mana Tuhan, kepada Tuhan kita. Mana kita minta ampun. Kita minta ampun atas dosa-dosa kita. Tak kira dosa besar ke dosa kecil ke. Sebab apa? Kita ni manusia, tidak pernah melakukan kesalahan. Apa tak? Tidak pernah melakukan orang panggil bukan tidak pernah panggil kita sentiasa orang panggil ada dosa kita buat. Nampak tak? Kadang-kadang ada jatuh pada dosa secara tak sedar. Kadang-kadang jatuh pada dari kadang kita khabar kita buat dosa. Nampak tak? Tak kira lah dosa besar, dosa kecil. Dia kata minta ampun kepada dia. Nampak tak? Dan bertaubat lah kan. Bertaubat, minta ampun kepada Allah. Bertaubat kepada Allah tak? Jika kamu mengerjakan yang demikian. Nampak kalau kita buat apa? Kita buat taubat tu. Kita istighfar kepada Allah. Nampak? Kita istighfar, kemudian kita taubat kepada Allah. Nescaya dia Allah akan memberikan kenikmatan yang baik secara terus menerus kepada kita
sehingga pada waktu yang telah ditentukan. Waktu yang ditentukan lagu mana? Mana waktu yang siapa orang panggil di hari di mana di yaumul akhirah itu sendiri. Apa tu hari yang Allah tetapkan? Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan. Mana balasan keutamaan lah. Jika kamu berpaling, kalau kita berpaling, mana kita engkar, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa seksa pada hari kiamat. Mana kata kalau kita engkar, kita tak say dengar apa, kita tak say orang pun bertaubat, kita dah dekat ada kekufuran, dah dekat ada kemaksiatan, nampak tak? Jadi kita ni dibimbangi akan jatuh kepada orang panggil seksa. Mana kita satu hari nanti, kalau kita tidak bertaubat, kita tidak menyesal atas perbuatan kita, kita kemungkinan besar akan jatuh ke dalam azab Allah. Dan moga-moga kita tidak tergolong daripada orang yang orang panggil orang yang engkar ataupun orang yang tidak orang panggil tidak rasa menyesal di atas perbuatan dosa-dosa kita. Semoga kita tergolong pada orang yang bertaubat. Yang pada dalam hadis sahih ada sebut hadis sahih, katanya riwayat Muslim, hadis sahih daripada riwayat Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ila Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, hai manusia sekalian, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfiruh, minta ampun, istighfar kepada Allah, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Tengok, Nabi sendiri dalam satu hari itu Nabi istighfar sebab 100 kali. Nampak tak? Kita tengok 100 kali, kenapa kurang, nak kita panggil paling-paling kurang 100 kali. Nampak tak? Itu setara Nabi. Nabi yang mana dia tidak pernah melakukan dosa, tak pernah jatuh kepada kemaksiatan. Nabi itu maksum, terselamat daripada, kita kata terselamat daripada dosa. Hatta dosa kecil sekalipun Nabi tak pernah buat. Kesilapan pun Nabi tak pernah buat. Sebab apa? Nabi maksum. Tapi Nabi istighfar. Nabi nak ajar kita apa? Istighfar. Apa tak? Istighfar tak kira lah. Tak kira lagi ada kita salah ke, lagi kita ada buat salah ke, ada dosa ke. Kita kena sentiasa beristighfar. Apa tak? Sebab apa? Nabi mengajar kita agar istighfar sama. Moga-moga dengan istighfar ini Tuhan menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Apa tak? Jadi istighfar ni menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Mak tahu kita sering istighfar sama, tak kita istighfar sama Allah, ampunkan dosa-dosa kecil kita. Tinggal panggil jadi hati kita dicerah. Nak cerah lah, lepas tu bila cerah agak kita jadi mudahlah orang panggil nak ke arah jalan yang betul. Apa, semoga Allah memberi nur dalam hati kita. Sebab apa? Kita sering istighfar. Apa dah? Istighfar pendek tak apa dah. Astaghfirullahalazim pendek. Kalau nak panjang, panggil Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ni kita maklum dah panggil istighfar yang mana Nabi ajar masyhur, maklum. Istighfar apa? Sayyidul Istighfar tu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nampak ni Sayyidul Istighfar. Kita sama-sama moga-moga dengan istighfar ni Tuhan boleh hapuskan dosa-dosa kita. Nampak tak? Tambah dengan taubat lagi, kita bertaubat. Semoga dengan taubat ni kita orang panggil kita boleh mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu taala. Nampak tak? Tak kira lah dosa besar dosa kecil. Sebagaimana kita kira boleh ngomong dosa besar dosa kecil, kita buat, kita istighfar, kita taubat. Apa Tuhan ni maha orang panggil maha pengampun, lagi maha penyayang. Nampak tak? Tuhan tak kira lah. Tuhan tak kira hamba dia tu buat dosa besar mana pun, Tuhan terima taubat dia. Selagi mana orang panggil, selagi mana nyawa kita tu tidak sampai di kerongkong, nampak tak? Dan juga selagi mana orang panggil matahari itu tidak terbit dari arah sebelah timur. Sebelah barat. Sebelah barat. Ya tak? Betul tak? Kita lah. Tak ingat. Nampak? Jadi dua orang panggil, selagi mana tempoh ni tak sampai lagi, minta apa? Bertaubatlah kepada dengan Allah. Bertaubat kepada Allah agar kita tu tergolong pada orang at-tawwabin. Apa tak? Allah maj'alni min at-tawwabin, kan? Semoga Allah jadikan kita tergolong pada orang yang bertaubat, jadi orang banyak bertaubat. Apa tak? Jadi dengan itu
bila mana kita buat sama, nampak tak? Kita rasa diri kita ni orang panggil hamba yang hina. Bila kita rasa hina, kita rasa kita banyak salah. Jadi selepas tu kita akan rasa bagaimana kita akan lebih nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tak? Manusia sama kita kata akan berlaku uh, apa nama secara tak sengaja ataupun secara sengaja kita akan terjatuh ke dalam lembah kemaksiatan. Nampak tak? Tapi dengan masa sama kita akan rasa lepas kita buat maksiat tu kita akan rasa nyesal. Nyesal. Tiba-tiba esok kita buat pula. Apa tak? Nyesal pula. Pas lagu mana? Bila lagu tu kita jangan sekali-kali putus asa dengan rahmat Allah. Tak, dengan rahmat Allah ni kata rahmat Allah besar. Dapat rahmat Allah ni luah. Rahmat Allah ni besar daripada apa panggil kemurkaan Allah tu. Allah luah panggil rahmat Allah tu meluas. Apa tak? Nak bandingkan kemurkaan Allah, Allah orang panggil buka rahmat Allah seluruhnya. Untuk siapa sahaja tak kira nak tahu orang panggil dosa besar dosa kecil nak taubat terima belaka. Selagi mana dia tidak mensyirikkan Allah, tu terima belaka. Apa tak? Bila mana kita bertaubat, insya-Allah Tuhan akan ampuni dosa kita. Apa tak? Dia buat semua, buat silap ke apa, dia menyesal, dia kembali orang panggil di atas orang panggil tak panggil dia kata dia buat silap tak? Dia buat silap. Hari ni buat silap, esok silap pula. Dia panggil dalam masa buat silap tu dia bertaubat. Tapi dalam masa dia bertaubat tu dia tidak putus asa. Apa dak? Dia hari ni buat silap, buat dosa. Hari ni esok dia taubat. Setelah sayuk pula, sepanjang tahun tu dia buat semua lagu tu apa? Bila buat semua lagu tu, dia iring dengan istighfar dan taubat, insya-Allah. Tuhan akan ke mana-mana pun, Tuhan akan bagi orang panggil Tuhan akan bagi pertolongan kepada dia. Tolong untuk dia selamat daripada kemaksiatan. Nampak tak? Sebab apa? Dia usaha nak mencari pengampunan daripada Allah. Bila dia nak cari pengampunan daripada Allah, Allah tak secara mana hamba dia tu yang bersungguh-sungguh nak cari redha Allah, keampunan Allah. Bila hamba tu orang panggil bersungguh-sungguh dan mencari redha Allah, Tuhan akan tolong dia. Dia bimbing, insya-Allah. Tak kira dosa besar dosa kecil. Dan juga kita jangan lupa, apa tak? Jangan lupa untuk berdoa, meminta kepada Allah. Sebab apa? Diri kita ni, orang panggil diri kita ni lemah. Bukanlah diri kita ni seorang yang kuat. Kita tak ada apa panggil la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita tak ada kekuatan. Tapi Allah yang kekuatan. Allah ada orang panggil kekuatan yang boleh membantu kita. Kita ni hamba, kita akan buat silap tak? Dan masuk kita silap tu, kita bertaubat. Lepas tu kita minta Tuhan, ya Allah Tuhan aku, apa dosa aku? Minta tolong lindungi aku daripada kesalahan aku sebelum ni. Janganlah aku ulangi. Insya-Allah kita minta Tuhan. Dalam kita bertaubat, kita minta Tuhan, insya-Allah Tuhan akan tolong kita. Apa tak? Benda ni orang panggil manusia. Kita ni manusia yang orang panggil sering lalai. Jadi dari kelalaian kita tu, tapi kita masih ingat pada Allah, insya-Allah akan tolong. Apa tak? Lagi katanya dalam surah An-Nisa, dia kata walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Mafhum daripada surah An-Nisa daripada ayat ke-18 tu dia kata taubat itu bukanlah bagi orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Apa tak? Tapi orang tak maksiat pun boleh taubat juga. Kita buat maksiat hari ni. Lepas tu dah 3 hari kemudian kita buat maksiat dah. Lama dah tak buat maksiat. Tiba-tiba kita rasa nak taubat atas dosa kita lalu. Kita taubat lah. Jangan be. Tuhan terima. Nampak tak? Kemaksiatan sering secara tak sedar, secara tak khabar kita akan terjatuh dalam lembah kemaksiatan. Tapi kata taubat lah. Kalau kita selagi pun kita rasa molek dengan kita kena taubat juga. Sebab apa? Sebab kita ada bangga dengan diri kita. Bangga kan lah. Aku tak maksiat, sukanya aku tak maksiat. Orang lain ada maksiat. Kalau kita bangun diri kita tu, kita seolah kata ada mai maksiat kecil. Kita lebih kurang lah. Sebab apa kita bangun diri kita tak maksiat, orang lain maksiat. Tapi kita orang panggil semoga kita boleh orang panggil boleh kesedaran dengan gitu. Kita pun kena tobat. Sebab apa? Secara tak sedar orang panggil mari benda orang panggil penyakit kecil dalam hati kita tak sedar. Nampak tu soalan maksiat juga tu.
Kita lebih kurang. Tapi kita, apa ni, benda tu semua kita kena sering orang panggil khabar dengan diri kita. Sebab dia kata taubat itu bukanlah bagi orang yang bukanlah bagi orang-orang yang berbuat maksiat. Sehingga apabila kematian itu mari. Tak. Bila mari orang panggil kena datang seseorang kematian pada mereka. Tak. Lalu dia berkata, sesungguhnya sekarang ini aku bertaubat. Dia mana kematian mari, dia nak taubat, tak boleh dah satu. Orang panggil mana? Susah. Orang panggil dia mati. Kita nak taubat-taubat selagi mana sebelum kita mati. Kenapa tak? Dari mana kata sebelum kita mati itu taubatlah. Sebelum hayat kita sampai di kerongkong. Nampak tak? Kita taubat. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Nampak tak? Kemudian Inna Allah yaqbalu taubatal abdu ma lam yugharghir. Nampak ni kata sesungguhnya Allah menerima taubat seseorang hamba selama mana ruh dia tu tidak sampai ke pengituk tenggorokan tak. Nampak tak? Imam Ibnu Qayyim katakan sesungguhnya segera bertaubat kepada Allah dari perbuatan dosa hukumnya adalah wajib. Kita orang panggil kita bertaubat kepada Allah tak. Daripada melakukan dosa tu hukumnya wajib. Nampak tak? Wajib ini dilakukan dengan segera, tidak boleh ditunda-tunda. Kita buat dosa hari ni, kita mari menyesal. Taubat ini juga, jangan tunda-tunda. Bila kita tunda nak taubat tu, kita tu sendiri telah seolah menangguh-nangguh ke taubat dengan menangguh-nangguh ke taubat. Jadi menangguh-nangguh ke taubat ni seolah kita dalam kemaksiatan. Gitu soalan dalam kemaksiatan. Jadi tak dapat tidak kita kena bertaubat. Dan juga kalau kita terlambat bertaubat tu, kita kena bertaubat di atas kelambatan kita bertaubat tu. Sebab apa? Itu seolah kita macam lalah juga. Gitulah. Ibn Nawawi katakan para ulama telah bersepakat bahawa bertaubat dari seluruh perbuatan maksiat adalah wajib. Wajib. Wajib dilakukan dengan segera. Jangan ditangguh-tangguh. Dan tidak boleh ditunda. Tak boleh ditunda, tangguh-tangguh. Sebab apa? Apakah itu dosa kecil atau dosa besar? Tak kira. Dosa kecil ke dosa besar ke? Kita orang panggil tu bertaubat. Apa tak? Secara tersedar kita terjatuh ataupun terjerumus kemaksiatan dalam dosa kecil, dosa besar. Tu bertaubat. Tu bertaubat. Okey. Ni kata wajib. Wajib bertaubat. Nampak? Jadi sekarang kita nak tahu bertaubat ni dia ada syarat-syarat ke tak ada syarat-syarat dia. Maka ulama ada sebut ada syarat-syarat dia. Syarat bertaubat ada 3. Apa? Pertama, kita kena berhenti melakukan maksiat. Apa? Kita maksiat, kita kena berhenti. Berhenti tu dah. Jangan maksiat. Nampak tak? Bila kita berhenti maksiat, yang kedua, kita kena menyesal di atas perbuatan yang kita lakukan. Perbuatan maksiat lah. Kita berhenti, kita penyesal. Yang ketiga, syarat ketiga, jangan ulangi dosa-dosa ataupun kemaksiatan yang pernah kita lakukan sebelum ni. Jadi 3 syarat ni, bila kita cukup 3 ni, insya-Allah panggil taubat kita dalam taubat nasuha. Lepas tu lagu mana? Kalau kita buat syarat ni, tiba-tiba satu masa secara tak khabar kita jatuh pula dalam lembah maksiat. Maka kita kembali bertaubat dengan syarat-syarat juga. Apa? Tak kira lah. Kita orang panggil berhenti, lepas tu kita nyesal, lepas tu jangan ulangi. Nampak? Kita buat ni ya, syarat-syarat ni. Syarat-syarat ni, bila kita buat, insya-Allah, orang panggil Tuhan, tolong kita, bantu kita. Tak kira lah. Kadang-kadang kita buat maksiat tu secara sedar-sedar. Seperti kita lihat ini, secara sedar atau tak sedar, mesti akan lakukan maksiat dah. Maka dengan itu jugalah kita kena bertaubat. Nampak? Jadi, bila mana orang bertaubat, orang panggil kita akan boleh ke rahmat daripada Allah. Nampak tak? Jadi dalam surah Ali Imran dah sebut kan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ni kalau orang-orang panggil dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat kepada Allah, lalu dia kena ampun di atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan siapa yang orang panggil siapa lagi hak boleh mengampuni dosa-dosa ni? Jadi hak boleh mengampuni dosa-dosa ni Allah saja. Apa tak? Tak ada orang lain dah. Dan
mereka ini tidak meneruskan perbuatan keji itu, sedang jadi bila mana bertaubat jangan kita lakukan mengulangi perbuatan yang keji tersebut. Apa? Gitulah lebih kurang. Jadi kita ada wasilah dengan Tuhan, maka kita minta apa dengan Tuhan. Dah kalau kita masih ada dosa silap dengan manusia sendiri, lagu mana? Mana kita tu kena minta apa dengan makhluk kita, orang yang kita buat salah tu. Sebab apa? Kita orang panggil buat dosa dengan Tuhan satu hal. Kalau kita dengan Tuhan tak masalah, kita boleh minta apa dengan Tuhan apa. Tapi bila dengan manusia, kita kena minta maaf dia. Orang panggil kita kena usaha untuk dapat maaf dia. Sebab orang panggil kita dengan dia. Mana kata bila kita dengan dia, Tuhan tak akan, orang panggil tidak akan mengampunkan dosa kita. Selagi mana orang panggil, selagi orang itu tak minta maaf, tak maafkan apa yang kita buat kata dia. Sebab apa kita buat dosa dengan orang itu? Kita gantung, kita tergantung orang panggil perbuatan itu dengan seseorang, dengan makhluk. Bila kita itu tak masalah, kita apung, kita minta maaf, kita taubat, Tuhan apung, kita istighfar. Tapi dengan manusia, kita kena usaha untuk mendapat kemaafan daripada manusia, makhluk sendiri. Apa? Itu barulah Tuhan apa ke dosa kita. Nampak tak? Jadi, ni orang panggil istighfar, kita bertaubat atas dosa-dosa kita. Jadi, janji Allah kepada orang bertaubat ni banyak. Nampak tak? Antaranya kata at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lah. Orang mana? Orang yang buat orang bertaubat di atas dosa-dosa dia, seumpama dia tidak pernah melakukan, tak ada dosa. Kita taubat sungguh-sungguh lah. Kita tu hapung, cuci tu. Seolah-olah kata macam kertas putih. Kalau betul-betul bertaubat. Nampak tak? Kemudian dalam surah Furqan disebutkan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu sayyi'atihim hasanat. Ya, Tuhan gantikan kejahatan itu dengan kebaikan. Nampak apa tu? Orang panggil dia taubat tak. Wa kana Allahu ghafurur rahimah. Jadi kejahatan dia tu Tuhan ganti dengan kebaikan. Apa dia bertaubat? Ini yang panggil janji Allah pada beriman. Orang yang bertaubat. Yang ketiga, nampak tak? Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata an ibadi wa ya'khudhu sadaqat wa anna Allah huwa tawwabur rahim. Nampak tak? Jadi Tuhan menerima panggil Tuhan ni terima taubat hamba-hamba dia. Nampak? Ni orang panggil kalau dia taubat Tuhan terima. Nampak tak? Tuhan tak kira. Tuhan terima dosa besar ke dosa kecil. Nampak tak? Kemudian jadi antara kisah lah, ada kisah. Kita pernah dengar kisah orang panggil orang yang bertaubat. Mana orang yang membunuh 99 orang. Apa tak? 99 orang. Dia pun tak taubat. Apa? Kisah ni masyhur kita mendengar dalam kita Riyadhus Shalihin ni tak? Disebut bila di zaman dulu ada orang yang pembunuh. Dia bunuh seramai 99 orang. 99 orang bunuh. Jadi pergi cari orang abid. Cari abid kata, lagu mana dosa aku ni? Aku bunuh 99 orang, aku nak taubat. Tuhan terima ke tak? Nampak? Bila lagu tu, orang abid tu katakan lah. Orang abid tu kata, tak boleh. Mu orang dosa dah. Tuhan tak terima dah. Panggil orang yang bunuh 99 orang. Nampak? Dia seolah-olah memberikan jawapan kepada siapa? Memberikan jawapan kepada pembunuh tu seolah kata tak ada harapan dah nak taubat dia. Nampak? Bila lagu tu dia pun pergi bunuh. Cukup satu orang bunuh abid tu. Sebab tak ada harapan dia kata dosa. Dia kata bunuh 99 orang. Cakap 100. Kemudian bila lagu tu dia rasa nak mari taubat, tak taubat lagi. Dia pergi cari pula orang alim. Orang alim kata, dia jumpa orang alim. Orang panggil Tok Guru, dia kata, Syekh, dia kata, aku ni bunuh 100 orang dah. Pahala guna, aku taubat, Tuhan terima ke tak? Orang alim kata, Tuhan terima taubatmu. Tapi dengan syarat, mu kena berpindah daripada negeri mu duduk ni ke negeri lain. Negeri hak mana? Negeri lain lah. Dan keluar daripada negeri duduk tu. Maka dia pun niat nak taubat. Dia panggil nak tubik keluar negeri. Jadi keluar negeri tu pun
tiba-tiba dia keluar negeri tu dia mati. Dia mati ni mana turunnya orang panggil malaikat nak masuk dia dari syurga kan dalam neraka. Sebab dia mati kan, sebab tak ada taubat kata, tapi hati nak taubat. Maka bila lagu tu turun satu malaikat lagi yang kita kata mengadililah, kata kira jarak perjalanan di antara dia duduk tu mana dekat di antara negeri nak pergi pindah ke negeri ada duduk sekarang. Dia cek rupanya negeri dekat kedudukan dia mati tu dekat dengan negeri yang nak pindah tu. Dapat dia nak hijrah tu. Maka dimasuk ke dia tu, dia golongan orang yang diterima taubat. Ada yang masuk dari syurga. Dapat sebab dia taubat. Waktu kelebihan taubat. Jadi itu orang taubat. Itu secara orang membunuh selama 100 orang. Nampak tak? Pahala kita ni, hak tu pernah lakukan bunuh. Kita ni ada sekali cek. Tak kita ada terima. Nampak tak? Rahmat Tuhan luah. Jadi itu. Lepas tu katanya Syekh Ali Tantawi kata inna litaubati ruhan wa jasadan wa ruhan wa jasadan. Nampak tak? Jadi taubat ni kita kena dalam ruh dengan jasad. Tak kira lah orang panggil kita orang panggil ruhan wa jasadan wa furuha istisyaru qabhul maksiyah wa jazadul imtina' anha. Mana kita kena rasa keji dengan kemaksiatan kita dan orang panggil jasad kita enggan, orang panggil enggan dan menahan diri daripada melakukan maksiat. Tu. Kata beliau lagi, man taba min dhanbin wa huwa la yazalu muqiman alaihi aw yukaffir fi an ya'uda ilaihi fa hadha kal mustahzi bi rabbih wal iyad billah. Jadi kata Syekh Tantawi kata kalau orang yang buat dosa, lepas tu dia orang panggil kekal atas dosa dia. Lepas tu dia kata, aku ada dosa ini. Esok aku boleh taubat pula. Seolah-olah dia tu mempermain-mainkan Allah. Mempermain-mainkan taubat sendiri, tu dikeji. Moga kita dijauhi daripada perkara begitu. Tu. Jadi, gapo sahaja kita pernah lakukan tu, kita kena taubat. Melakukan dosa, tak kira dosa kecil, dosa besar, dosa kecil, kita cuba usaha untuk bertaubat. Moga-moga Tuhan mengampuni dosa kita lah. Jadi ada satu kisah juga, ni istighfar, cerita pasal istighfar. Pernah dengar, rasa kisah ni kisah masyhur lah. Kisah yang mana si Imam Hasan Basri, ni berlaku di zaman Hasan Basri kot. Rasa kisah ni kisah masyhur, yang mana mari sore tu dia mari temu orang panggil Imam Hasan Basri. Dia temu, dia minta apa? Dia kata rumah kawasan aku tinggal ni kemarau. Orang panggil kemarau, tak ada air apa, kering kotor. Jadi lagu aku kena buat. Imam Hasan Basri kata, istighfar lah. Lepas tu, tiba-tiba mari pula lain. Orang lain mari katakan, kita apa ni, dia ni dekat dia miskin. Lepas tu lagu nak buat ni. Jadi beliau kata, istighfar lagi. Kemudian mari pula ayat ketiga, dia kata tak ada anak. Pas lagu istighfar. Jadi anak murid dia kejut, dia kata pelik, mari sore istighfar. Jawab lagu anak gitu tu. Jadi dia tanya tu guru dia, apa tu panggil jawab lagu tu. Lepas tu katanya beliau, tidak ke dalam Quran sebut faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nampak tak? Ni kata saya sebut kan, istaghfiru rabbakum, istighfar lah Tuhan. Apa sebab apa? Innahu kana ghaffara. Tuhan tu Maha Pengampun. Nampak tak? Lepas tu kalau istighfar, Tuhan yursilis samaa 'alaikum midrara. Tuhan waktu hujan. Hujan lebat. Hujan lah. Wa yumdidukum bi amwalin. Tuhan bagi apa? Amwal, harta. Lepas tu banina, anak pinak. Apa? Wa yaj'al lakum jannatin. Nampak tak? Tuhan bagi apa? Kebun-kebun. Nampak? Tuhan bagi subur ke kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara. Di kebun tu ada sungai. Nampak tak? Ni jawapan daripada Sayyidina Hasan Basri. Nampak? Istighfar. Tak kira lah istighfar. Nampak?
Karena kita kalau kita kita dalam keadaan berdosa, kita bertaubat. Dalam masa yang sama kita istighfar. Semoga dengan istighfar itu Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan memberi kita orang panggil satu Tuhan bagi rahmat kepada kita. Dan kita istighfar. Orang panggil rahmat Tuhan ni luah. Tak ada orang panggil, tak ada orang boleh nafikan lah rahmat Tuhan luah. Bila kita istighfar, taubat, insya-Allah Tuhan akan mengampuni dosa kita selagi mana kita tidak melakukan dosa syirik. Okey, rasanya sekat tu ya, boleh kongsi sedikit kita maaf hak gapo kurang apa, sebab kita sendirinya tidak berapa reti juga uduh-uduh ya. Lagu tu lah berkongsi secara umum. Kalau ada silap pada silap salah gapo boleh maklum, boleh hoyak. Mungkin orang panggil baru nak belajar lah. Kita sendiri baru nak belajar, nak orang panggil, nak kongsi uduh-uduh. Orang panggil, orang lain reti lah aku dah. Kita ni tak reti mana. Moga orang minta suruh tolong kongsi, kita tolong kongsi lah uduh-uduh. Gapo orang panggil tersilap kata apa, orang panggil perkataan yang tak jelas tu, boleh hoyak lah, ditegur lah kita. Maaf lah, gapo kurang. Rasa sekat tu kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah wa surat. Siapa ada soalan? Tanya. Ataupun nak nambah? Nak tanya. Kalau syirik ni memang Allah tak ampun ke ataupun ada juga ruang untuk Allah ampun? Syirik ini kita tengok dia syirik. Mana kata orang maksud, selagi mana tidak orang panggil dia tidak melakukan syirik tu, dia lah syirik mana contohlah dia syirik, dia panggil syirik lagi syirik sembuh berhala ke apa ke, ataupun dia ada mari benar kurafat cara dak. Dia panggil taubat daripada melakukan syirik. Nampak tak? Tuhan akan apa dosa kita taubat daripada melakukan syirik. Tuhan buka ruang untuk sesiapa saja untuk bertaubat. Nampak? Mana tu hak tadi kata kita kita Tuhan mengampuni dosa semua orang, melainkan hak syirik. Nampak tak? Syirik lagi mana? Dia dalam masa dia taubat tu, dia masih lagi ada syirik dia kepada benda lain. Kata ada hak benda lain berkuasa pada Tuhan. Dia taubat Tuhan, tapi dia seolah kata menduakan ataupun melakukan syirik itu, hak tu yang Tuhan tak apunnya. Nampak tak? Kalau dia bertaubat daripada kesyirikan dia, Tuhan ampun. Dengan baik, insya-Allah Tuhan panggil mengampuni dosa semua orang. Tak kira lah dosa besar mana pun, dosa kecil mana pun. Cara kita tengok orang kafir, orang kufur, orang kafir sendiri tak? Dia Kristian ke, Buddha ke, mana saja, dia masih Islam. Nampak? Dia ke syirik dulu. Dia kafir lagi, lepas tu syirik pula tak? Dia taubat, dia panggil masuk Islam. Masuk Islam tu sudah mencuci ke orang panggil dosa-dosa lama dia. Nampak? Tak ada dah. Tak kira dah dosa-dosa dia dekat dari kufur dia tu. Nampak tak? Bila lagu tu setara kafir. Kalau kita Islam, kita ada syirik, kita bertaubat daripada syirik tu, tak kira tak apa. InsyaAllah Tuhan apa. Sejawab aku soalan. Oh, jelas. Kalau salah silap, boleh tegur. Ada kesilapan sikit kan aku. Biasalah orang panggil baru mula-mula terlatih. Nak tanya maksud nasuhah apa? Maksud nasuhah? Nasuhah ni mana kita bertaubat dengan keadaan yang sungguh-sungguh lah. Gitu berkata secara umum kita nak taubat dengan sebenar-benar taubat. Ada kita taubat biasa, kita taubat biasa macam main-main gitu tak. Dia taubat dia panggil kita yang betul-betul taubat, dan taubat tu yang Tuhan terima taubat kita. Gitulah. Sepaham. Dari segi bahasa dia asal daripada mana? Nasuhah juga. Nasuhah, tak cek mana tu. Nanti kita tengok. Ingat. Takut ada lain berjawab ke? Kita pun adakah dia berasal daripada nasuhah ke gapo? Tak ada anak. Bisa anak jawab. Ada. Ya, anak ada. Nah, ada dah. Tak tahu juga dia, tak tahu. Cek mula. So lagi
Apa ni? Dari surah Nisa tu, innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalah. Apa yang maksud dengan jahalah situ? Mana? Surah apa? Surah An-Nisa. An-Nisa aja Allah subhanahu. Ayat 17. Uh, Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalah. Bi jahalah tu adakah dia mana tu? Kejaan tujuh Confuse pun tadi. kenapa? Okey. Sebab ya. Mana? Ayat berapa soal? Surah tu? 17 An-Nisa. An-Nisa. Walain kata Kejahilan taubah tu kau? Jahilah. Innamat taubat. Belum tu sikit. Kejahilan tak? Maksud Maksud kejahilan. Maksudnya gana tu you. Tu ke? Maksudnya dia lakukan maksiat tu dalam keadaan dia jahil. Sebab itu ada ulama bahagak. Sebenarnya antara nak taubat ni dia kena ada ilmu. Mustahil orang yang tak ada ilmu dia boleh taubat. Sebab tu pentingkan ilmu. Tu lah. Ilmu tu tak adalah kata-kata. Maksud kata amdan lah. Bukan kata dia contohnya dia melakukan dosa secara sengaja, adakah termasuk dalam jahalah ni? Dia tengok kalau sengaja tu dalam keadaan dia jahil, serupa kok. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebut hadis Nabi. Nabi kata apa? Nabi kata annahu kana anna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu yaqulun. Nabi ayat sahabat-sahabat Nabi kata kullu dhanbin asabahu 'abdin fahuwa jahalah. Setiap dosa dibuat oleh seorang hamba tu dikira sebagai kejahilan. Sebabnya dia tahu, tapi waktu tu mungkin dia ni lupa atau alpa, dia jadi dikira sebagai kejahilan. Dosa. Sebab tu dia kata bijahalah. Walaupun dia tahu padahal benda tu dosa. Sebab tu dia kata sahabat-sahabat Nabi kata gitulah, maknanya sebabnya boleh kata kita semua tahu bukan dia dosa pahala, sebab kita kalau kita dah sampai memayis, kita tahu gong ni baik ni buruk, ni baik ni buruk, cuma pilihan yang kita pilih tu menyebabkan dosa ke tak? Pilihan yang kita buat. Jadi sebab tu dia kata semua dosa yang dibuat oleh manusia dikira sebagai jahalah. Sebabnya mungkin waktu tu dia lupa, mungkin waktu tu dia tak nak tahan, mungkin waktu tu dia terpaksa buat kerana jadi dia kira sebagai jahalah. Okey. Gitu. Terima kasih banyak semua. Terima kasih. Okey. Ni nak tanya soalan tak ada kaitan lah dengan ni. Hujan dalam bahasa Arab. Hujan dalam bahasa Arab. Apa ni hujan dah? Hujan renyah-renyah dalam bahasa Arab apa? Renyah. Apa renyah? Kita pun ingat. Gana hujan renyah-renyah. Mu nak bahasa Arab juga bahasa Arab ni pun. Ya dah. Matar qalil. Aduh. Ya. Tu lah kita boleh kongsi juga dulu. Terima kasih bagi bantuan untuk jawapan tadi. Kita pun telah juga. Kita tahu hak duduk ya. Terima kasih atas maklumat baru untuk ambos dia Pak. Terima kasih juga. Hilmi tanya tu, ada tanda ke taubat kita diterima? Dalam chat dia tulis tu. Tanda-tanda dia ada, tapi itu kita pun tak pasti juga. Mungkin ada panggil atas masing-masing juga rasa tanda tu. Tanda orang panggil taubat terima. Mungkin bahkan boleh tambah. Tanda taubat diterima.
Ha. Ada kan tanda taubat diterima? Tak tahu lah. Kalau tak lah, kalau nak kata ada macam mana aku nak ukur taubat diterima ke tak kalau tanya aku. Tak tahu lah, aku tak aja baca sebelum ni. Tapi kalau tanya aku, kita memang harap taubat kita diterima, tapi untuk kita tetap tanda-tanda dia sikit macam tanda dalam Taqadas sikit-sikit tu kita tahulah. Cuma bila kita kata tahu tanda taubat diterima, kalaulah Allah sebutkan benda tu, nescaya manusia ni dia akan sedap duduk lah. Benda-benda gitu. Dia termasuk dalam kalau tanya aku, dia masuk dalam benda ghaibiyah. Benda hak Allah tak akan royak dan tak akan ada tanda pun sebenarnya, sebab kalau ada tanda dia akan jadi lain. Orang akan jadi alpa. Sebab tu dalam ada satu hadis ni nak kata benda ada benda hak Tuhan akan royak, ada benda hak tak royak. Dan satu hadis ni Nabi ajar kepada tak ingat ada siapa dia, Muaz ke siapa dia. Ada satu benda ni dah dia ada aku tak ingat dah secara detailnya. Cuma ni Nabi pesan kepada sahabat tu, Nabi kata jangan sahabat tanya Nabi, perlukah aku royak kau orang lain pasal benda ni? Dan Nabi kata tak usah. Aku royak kamu seorang ya. Sebab Nabi tahu kalau royak kau orang lain, nescaya orang lain tu dia akan nampak benda orang. Hadis Nabi kata semua orang mukmin boleh masuk syurga rasanya. Semua orang mukmin akhirnya boleh masuk syurga. Jadi Nabi ayatkan dia sahabat tu seorang. Jadi sahabat tu tanya Nabi kena boleh ayat orang lain ke tak? Nabi kata tak usah. Sebabnya aku takut orang akan salah faham. Sebabnya level orang lain-lain. Jadi benda-benda gini aku rasa benda taubat diterima, tanda-tanda dia aku rasa tak ada dibincangkan. Sebabnya dia akan jadi orang lain cara pandai dia. Dan dia akan jadi benda yang lebih buruk kalau ada pun. Tak tahu lah Allah ada, kalau ada sehari boleh tambah dalam grup nantilah. Okay. Terima kasih. Apa ni tadi kayak apa di kalau sahabat tu tak ayat kan boleh sahabat kita bahawa semua muslim akan masuk syurga tu. Aku tak tahu, tapi hadis tu Imam Muslim kalau tak silap aku masuk dalam sahih dia. Masuk dalam sahih dia bab tak ingat dah bab menceritakan perihal amalan yang boleh dilakukan untuk tidak untuk masuk syurga kan. Tak ingatlah nama bab dia tu. Jadi diceritakan oleh Imam Muslim, cumanya sebab tu Imam Nawawi kata silap aku apabila syarah Sahih Muslim tu dia ayat gitulah, dia ayat Nabi ayat awal tak usah ayat kau lain. Cuma apa siapa juga tu Allah alam lah. Tapi benda tu dia ada dalam Sahih Muslim kata silap aku ada baca dalam kitab mana baru ni. Adakah apa ni nama-nama ni munafikin? Hadis Huzaifah tu. Kenapa? Adakah mu nak masukkan dengan nama-nama orang munafik? Bukan. Ada satu. Aku tak ingat secara bidab aku tak ingat lah. Tapi aku tahunya bab pasal amalan hak boleh lakukan masuk syurga aku kena tahu. Jadi Nabi Isa kalau ayat kau lain, sebab orang lain IQ tak sama dengan level tak sama dengan sahabat tu lah. Jadi dia takut dengar kau lain, dia orang akan tak beramal pakai tawakal ya, boleh masuk syurga. Asalkan mukmin boleh masuk syurga, dia kira dia. Jadi Nabi risau gitu. Jadi dia ayat aku certain lah. Dia pilih-pilih. Kalau tak silap dia sampai diriwayatkan dan ditulis tu disebabkan sahabat rasa benda ni perlu disampaikan juga, tapi benda tu perlu diteliti lah. Itu dia panggil apa kalau dalam ni falsafah ni, dia gini, aku belajar tu masa aku mengajar subjek pedagogi. Dalam kita mengajar ada benda hak cikgu sebagai cara cikgu, dia ada benda hak dia tahu dia kena sebut, ada benda hak dia tahu dia kena susun. Sehingga masa yang sepatutnya, sehingga audience yang dengar kita tu betul-betul kita kata betul-betul boleh menerima benda tu. Cuba juga gitu. Contohnya orang baru masuk Islam,
Orang masuk Islam kita tak suruh dia puasa, tak suruh dia. Kita buat benda penting dulu. Lepas tu slowly kita ajar. Tu cara kita kata tadarruj dalam kita nak menyampaikan ilmu, kita nak dakwah. Jadi benda gitu. Jadi tadarruj tu hadis ni menunjukkan berkenaan dengan tadarruj kot, lebih kurang gitu. Jadi syarah ayat betul. Tadi maknanya benda tu ada kepentingan, tapi apabila nak sampai kepada audiens masa tu berkali Islam baru nak berkembang, orang Islam tak ramai lagi, takut-takut masyarakat masa tu dia nampak benda tu sebagai literal sahaja. Jadi tak apa selagi mukmin, tak buat amal ibadat pun tak apa. Jadi gitu. Jadi kalau kita tengok dalam landscape masa tu memang sesuai lah kalau Nabi tak royak pun, sebabnya orang baru masuk Islam, orang baru nak kenal Islam masa tu dia. Syariat baru turun sikit-sikit. Jadi kalau lah ni kita dapat Islam dah secara keseluruhan dah. Nabi siap habis dah. Islam tak ada belakang dah. Secara betulnya secara talakinya orang dapat. Jadi tak ada masalah pun kalau nak ayat benda tu. Jadi orang tak akan salah anggap dah lah sebab ada syarah ulama berkenaan dengan hadis tu apa semua. Jadi benda tu sesuai lah untuk disebutkan. Sebab tu mungkin lah betul dah syarah ayat tu. Ada lagi nak nambah? Kalau tak ada kak, kita tutup majlis lah. Tapi menarik tu share apa ni key buku rujukan bagai sebelum tu kita ucap terima kasih banyak ke Aminah atas perkongsian. Jazakumullahu khairan. Ada sahabat-sahabat lain bagi tambahan soalan, catat, kehadiran dan sebagainya. Kita tutup dengan kafaratul majlis dengan surah Al-Asr. Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta maaf sekali lagi atas silap-silap apa tadi.